Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053. Berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah 7 bertajuk Cost Relevant dan Pembuatan Keputusan Jangka Pendek untuk bahagian 1 yang meliputi slide 1 sehingga slide 22. Antara objektif kuliah yang akan diliputi di dalam bahagian pertama ini ialah memahami apakah yang dimaksudkan dengan cost relevant dan juga faedah relevant. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan keputusan jangka pendek? Sebab kita akan memfokuskan kepada keputusan jangka pendek sahaja. Dan yang ketiga adalah melihat kepada kaedah-kaedah untuk menganalisis keputusan jangka pendek itu. Terbahagi kepada dua. Satu adalah kaedah jumlah kos dan yang kedua adalah kaedah pembezaan. Untuk objektif yang seterusnya iaitu mengaplikasi kaedah tadi ke dalam pembuatan keputusan jangka pendek. Dan juga objektif kelima yakni membincang faktor-faktor kualitatif yang perlu diambil kira di dalam proses pembuatan keputusan jangka pendek ini. Kita akan liputinya di dalam bahagian kedua. So bahagian pertama hanyalah meliputi objektif 1, 2 dan 3 sahaja. Ciri-ciri utama data yang relevan. Okey, kos-kos lalu ataupun data-data sejarah. Ia mungkin berguna untuk kita membuat telahan tentang apa kemungkinan yang bakal berlaku di masa hadapan. Namun begitu, data-data sejarah ini dianggapkan tidak relevan untuk tujuan pembuatan keputusan. Kerana apa? Kerana ia tidak mempengaruhi keputusan yang bakal dibuat. Okay. Sebagai contoh, katakan kita hendak membeli telefon bimbit. Harga akan jadi penentu. Sama ada kita akan membeli ataupun tidak. So, harga tersebut adalah merujuk kepada harga yang bakal kita bayar hari ini. Bukan harga semalam. So, mungkin harga semalam belum mengambil kira promosi. Dan promosi hanya bermula hari ini. Jadi yang relevan yang akan menjadi penentu sama ada kita akan membeli ataupun tidak telefon bimbit tersebut adalah harga yang bakal kita bayar. Yakni harga hari ini kalau kita nak beli hari ini ataupun harga besok kalau kita nak berbeli pada keesokan harinya. Okey. Alternatif yang berbeza boleh dibandingkan dengan menilai perbezaan yang dijangkakan sama ada dalam jumlah hasil masa depan ataupun jumlah kos masa depan. So, katakanlah kita nak mengisi petrol dan kita ada pilihan sama ada kita nak mengisi di Petronas ataupun di Shell. Okey, harga. So, harga seperti kita katakan tadi, harga mestilah bukan harga semalam tetapi harga hari ini. Okey, harga hari ini sekalipun dalam kes minyak petrol, kita dapati bahawa sama ada kita membeli daripada Petronas ataupun kita membeli daripada Shell, harganya sama. Jadi kalau harganya sama, walaupun harganya adalah merupakan harga masa depan ataupun harga yang bakal kita bayar, namun ianya tidak relevan. Kerana apa? Kerana ianya tidak ada perbezaannya di situ. Tidak ada nilai perbezaan. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain yang harus kita ambil kira. Sebagai contoh, kita kata walaupun harganya tidak relevan kerana harganya sama, tetapi mungkin kita rasa kalau kita guna Petronas, manfaatnya adalah dia dapat mencuci enjin kita. Dapat membersih enjin kita, lebih licin rasanya. Berbanding dengan kalau kita guna Shell. Tapi ada manfaat lain pula. Mungkin kalau kita guna Shell, kita akan rasa kita dapat manfaat dari segi kilometer perjalanan. Mungkin lebih jauh jaraknya. Jadi berlaku penjimatan di situ. Jadi sekiranya terdapat perbezaan di antara kedua-dua alternatif, tak kira sama ada perbezaan dalam bentuk kos ataupun perbezaan dalam bentuk hasil ataupun faedah,
Jika ia berbeza, maka ia akan menjadi relevan, ya, kerana ia akan mempengaruhi keputusan yang bakal dibuat. Okey. Bukan semua jangkaan hasil, ya, dan kos masa depan dianggap relevan. Jangkaan hasil dan kos masa depan yang tidak berbeza di antara alternatif adalah tidak relevan. So, seperti yang saya cakapkan tadi lah. Ya, maknanya kalaulah harga tersebut, ya, antara Petronas dengan Shell sama, maka ianya tidak relevan. Ya, oleh kerana ia tidak relevan, ia haruslah diketepikan daripada analisis pembuatan keputusan tersebut. Maknanya penentu kepada sama ada kita nak mengisi petrol daripada Petronas ataupun daripada Shell bukan harga, tetapi mungkin ada faktor-faktor lain lah yang berbeza antara alternatif. Ya, sebagai contoh jarak. Ya, mungkin kita hampir kehabisan minyak, jadi jarak yang mana yang paling hampir. Kalau Petronas paling hampir, maka dia relevan, ya, dalam pembuatan keputusan kita. Ataupun mungkin kita ada lain-lain perkhidmatan yang kita perlukan. Contohnya kita nak beli T-Life, for example. So T-Life mungkin ada dekat Shell. Jadi kalaulah maknanya kehabisan minyak tu bukan merupakan satu yang kritikal, ya, jadi kita akan pilih Shell. Kenapa? Kerana dia berbeza antara alternatif. Dekat Petronas tak ada T-Life, dekat Shell ada. Ya, so jadi itu adalah merupakan dari segi faedah, ya, ataupun manfaat. So relevan dengan tidak relevan ini boleh dilihat, ya, dari perspektif kos dan juga dari perspektif hasil ataupun manfaat ataupun penjimatan. Dengan itu dapat dirumuskan terdapat dua kriteria, ya, yang menjadi penentu sama ada sesuatu kos ataupun faedah itu relevan ataupun tidak. Okey. Yang pertama, data, ya, sama ada data kos ataupun data hasil tersebut hendaklah mempunyai ciri-ciri masa depan. Dan di sini, dan yang kedua, data, ya, sama ada data kos ataupun data hasil tersebut hendaklah berbeza, ya, di antara alternatif-alternatif yang ada. Ya, so sebagai contoh, kalaulah katakan harga petrolnya adalah merupakan harga petrol hari ini, yakni dia mempunyai sifat masa depan. Namun begitu, ianya tidak berbeza antara alternatif. Ya, kerana harga Petronas dengan harga Shell sama. Jadi walaupun, ya, dia menepati ciri yang pertama tetapi tidak menepati ciri yang kedua, maka data tersebut, ya, adalah merupakan data yang tidak relevan. Jadi bagi sesuatu data itu, sama ada data kos ataupun data hasil, ya, untuk menjadikan ianya relevan, ya, dan harus diambil kira dalam pembuatan keputusan, ia mestilah memenuhi, ya, kedua-dua ciri secara serentak. Ya, berarti ia harus bersifat masa depan dan juga pada masa yang sama ia hendaklah berbeza di antara alternatif yang ada. Okay. Mengenal pasti kos-kos dan faedah yang relevan. Okay, so kita lihat kepada konsep kos, ya. Di sini adalah kos tenggelam, ya, ataupun in English is sunk cost. Kos tenggelam adalah merupakan kos-kos yang telah dilibatkan. So, kalau telah dilibatkan, maknanya dia telah pun berlaku. Ya, dia merupakan data-data sejarah. Ya. So, kita dah lihat tadi bahawa salah satu daripada ciri, ya, untuk sama ada data itu relevan ke tidak, dia mestilah bersifat masa depan. Jadi, bermakna ciri yang pertama telah tidak dipenuhi di sini. Okey. So, kos tenggelam tidak memberi kesan, ya, ke atas mana-mana kos masa depan, ya, dan tidak boleh berubah, ya, disebabkan oleh mana-mana tindakan masa hadapan. Okey, sebagai contoh, katakanlah kita telah pun membeli sebuah kereta Proton 5 tahun yang lalu, ya, pada kos RM40,000. So, 5 tahun yang lalu pada kos RM40,000. So, sekarang ni kita hendak membuat keputusan untuk membeli kereta baru. Ya, katakanlah kita nak beli Honda pada harga RM100,000. Jadi, kita harus ambil kira lah mana
data-data yang relevan dengan data-data yang tidak. So banyaklah data-datanya. Cuma saya nak fokus kepada kos tenggelam ni tadi. Ya, yakni kos yang telah kita libatkan, ya, iaitu 40,000. Sama ada kita dah bayar cash keseluruhan lamsam 40,000 ataupun kita bayar secara installment dan kita ambil installment 9 tahun. So maknanya kita dah bayar 5 tahun. Baki 4 tahun tu tetap ni dianggap sebagai hutang, melainkan kita ada duit lebih dan kita boleh bayarlah, ya, whatever excess debt that we have, ya. Jadi keputusan sama ada kita hendak membeli, ya, kereta baru, yakni Honda pada harga 100,000 tu tadi, ya, tidak ada kaitan langsung, ya, dengan kos 40,000, ya, yang telah pun kita commit, ya, untuk bayar ataupun telah bayar, ya, 5 tahun yang lalu, ya. Okey. Namun begitu mungkin ada yang kata, oh, kalau kita nak trade in, ya, kita proton kita. Kalau kita nak trade in proton kita tu lain ceritanya. Sebab jika kita trade in proton kita, walaupun kita beli katakan 5 tahun yang lalu pada harga 40,000, mungkin kalau kita trade in sekarang, kita dapat 15,000 lah. So, 15,000 tu adalah merupakan hasil yang bakal you dapat. So, maknanya data tersebut adalah merupakan data masa depan. Ya, maknanya hasil tersebut hanya akan diperolehi, ya, sekiranya you trade in proton tersebut untuk membeli Honda. Jadi alternatifnya di sini adalah trade in ataupun tak trade in. So kalau kita trade in, kita akan dapat 15,000. Kalau kita tak trade in, kita tak dapat apa-apa lah. Jadi dia juga memenuhi ciri yang kedua, iaitu berbeza antara alternatif. Ya, so alternatif pertama trade in dapat 15,000. Alternatif yang kedua, ya, tak trade in, maka tak dapatlah, ya, alir masuk, ya, sebanyak 15,000 untuk digunakan bagi mengurangkan harga yang bakal kita bayar untuk kereta baru kita nanti. Ya. So dengan itu kalau kita tengok kat sini, kos-kos tenggelam adalah tidak relevan, ya, kepada keputusan. Maknanya semua kos tenggelam, ya, tidak seharusnya kita ambil kira dalam proses pembuatan keputusan. So kalau kita kenal pasti, ya, contohnya macam item tadi, kos, ya, aset lama. Jadi susut nilai kepada aset lama pun sama jugalah, ya, akan dianggap sebagai kos tenggelam, ya, data yang tidak relevan. Maka kita harus keluarkan daripada analisis, ya, take it out, ya, from the analysis, ya, and make your decision based on whatever data, ya, that is considered relevant, ya. Data that is considered relevant, it must fulfill these two characteristics. Yeah, one is future data, future cost or future revenue. The second, yeah, it must differ among alternative. So if it's the same among alternatives, then again it is irrelevant. Okay. Konsep kos yang kedua yang penting, ya, dalam analisis data-data relevan ini adalah kos peluang atau juga dikenali sebagai kos melepas. Ya, maksudnya ialah manfaat yang dilepaskan apabila satu, ya, alternatif dipilih, ya, daripada satu alternatif yang lain, ya, manfaat ataupun hasil, ya, yang terpaksa dilepaskan kerana kita memilih, ya, alternatif yang berbeza. So this is a classic example of opportunity cost. Jika anda tidak sambung belajar ke IPT, anda akan menerima gaji, ya, sejumlah 35,000 setahun. Ya, jadi dalam kes ini 35,000 setahun ini adalah merupakan kos peluang, ya, kos yang telah hasil yang telah dilepaskan. Jadi hasil yang telah dilepaskan ini sebenarnya adalah merupakan satu kos. Jadi kalaulah katakan kita hendak mengira berapakah jumlah perbelanjaan, ya, kerana memilih untuk belajar di IPT, of course kita akan masukkan yuran peperiksaan, yuran pengajian, mungkin tempat tinggal berbeza tak? Kalau kita kerja pun kita ada tempat tinggal juga, tapi mungkin tempat tinggal kalau kita belajar lebih murah. Jadi lebih murah tu bermakna dia merupakan bayaran bulanan, ya, jadi bersifat masa depan, dan pada masa yang sama dia lebih murah, berarti dia berbeza antara alternatif. Oleh kerana itu, ya, maka bayaran sewa tempat tinggal ni dianggap relevan. Lain-lain pada itu, makan contohnya. Makan pun sama juga.
Ya, maknanya mungkin lebih murah sebab kita makan dekat hostel contohnya. Berbanding dengan kalau kita kerja kat KL, ya, kita terpaksa makan dekat restoran, so maknanya bayaran dia lebih mahal. So dia berbeza antara alternatif. Jadi kita katakan tadi, kita dah ada perbelanjaan, yuran pengajian, ya, yuran peperiksaan, aktiviti, makan, ya, penjimatan dalam makan, penjimatan dalam kos sewa dan sebagainya. So kita campur-campur, macam mana kos kita campur, mana bermanfaat kita tolak, dan pada masa yang sama kita terpaksa juga campur. Campur ni lah gaji 35,000, ya, yakni dalam sepatutnya kita terima tetapi telah kita lepaskan. Kena campur this 15,000, ya, untuk mendapatkan jumlah kos, ya, yang terpaksa kita belanjakan kerana memilih belajar di IPTA. So opportunity cost are costs that should either be added or subtracted, ya, where appropriate. So it must be considered in the decision making process. Ya, so jadi semua, ya, kos peluang, ya, semua kos melepas, ya, ataupun opportunity cost adalah dianggap sebagai kos yang relevan. So maknanya if you come across an opportunity cost, it must be included in your analysis. Ya, sebab apa? Sebab semua, ya, kos peluang adalah merupakan kos yang relevan. Okay. Okay. Terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu diambil kira, ya, di dalam analisis pembuatan keputusan, iaitu faktor-faktor selain daripada faktor keuangan. Okay, so faktor-faktor kuantitatif bukan kewangan, yang pertamanya, dan yang keduanya adalah faktor kualitatif. Ya, so kedua-dua ini hendaklah diambil kira. So contoh pertama, faktor kualitatif, ya, seperti semangat pekerja. So ini memang tidak boleh dinilai dalam bentuk keuangan ataupun tidak boleh diukur, ya, semangat pekerja, ya, kualiti kerja begitu juga, ya, sangat sukar untuk diukur, ya, apatah lagi untuk diterjemahkan dalam nilai keuangan. Kemudian yang keduanya adalah faktor kuantitatif, ya, maknanya boleh diukur tetapi bukan dengan nilai keuangan. So sebagai contoh, pengurangan masa pemprosesan. Ya, so maknanya katakanlah kalau kita beli mesin baru, kita dapat reduce, ya, processing time. So time tu tadi, ya, adalah merupakan satu ukuran fizikal, ya, tetapi sukar untuk kita kuantifikasikan dalam nilai keuangan. Okay. Dan contoh yang seterusnya dalam kategori kuantitatif bukan kewangan, seperti peratus bilangan penghantaran yang tepat waktunya. So maknanya kita nak lihat, ya, nak mengukur cara terbaik untuk memenuhi permintaan pelanggan. So mungkin kita ada alternatif pertama lori, alternatif kedua, ya, bus laju for example. Jadi kita nak tengoklah yang mana satu yang dapat menghantar pada pelanggan tepat masanya. So maknanya kita nak ukur prestasi, performance, ya, and the indicator that we use is bilangan penghantaran. So again, this is a physical measurement, but it cannot be quantified, into dollars and cents. Okay. Namun begitu, ini adalah merupakan faktor-faktor yang tetap kita harus ambil kira, di dalam proses pembuatan keputusan. Maknanya bila kita nak buat decision, kita bukan hanya berpandu kepada data-data kuantitatif yang berbentuk keuangan sahaja, tetapi juga faktor-faktor kualitatif, termasuklah faktor-faktor kuantitatif tetapi yang tidak boleh ukur, yang tidak boleh diukur dalam nilai kewangan juga haruslah diambil kira, di dalam analisis pembuatan keputusan. Kepentingan penggunaan maklumat yang relevan, di dalam proses pembuatan keputusan. So mengapa, bila kita buat keputusan kita harus ambil kira maklumat yang relevan sahaja? Mengapa maklumat yang tidak relevan mesti dikeluarkan? Okay, secara umumnya maklumat merupakan proses yang mahal, so maknanya lagi banyak maklumat yang kita perlukan, yang perlu dimasukkan dalam analisis pembuatan keputusan, maka lebih mahal, jadinya proses pembuatan keputusan itu tadi, kerana menggunakan data yang banyak. Okay. Jadi
data-data yang tidak relevan pun kalau kita masukkan, itu juga harus diproses, ya, tetapi tidak memberi kesan kepada pembuatan keputusan. Kedua, membekalkan data-data yang tidak relevan boleh, ya, menyebabkan pembaziran sumber-sumber organisasi. Ya, sebab proses mendapatkan data itu sendiri, nak mencari data, nak key in data, nak proses data, nak menterjemah data, semua ni adalah merupakan, ya, penggunaan sumber dari segi masa, dari segi wang ringgit, dari segi tenaga pekerja yang terlibat, ya, dalam pengurusan maklumat itu tadi, ya. Semua ni adalah akan melibatkan kos yang tinggi juga, ya. Okey. Dan yang ketiga, ya, maklumat yang berlebihan, ya, maknanya terlalu banyak maklumat, ya, boleh mengurangkan keberkesanan pembuatan keputusan itu sendiri, because that's just too many information. So in the end, you get confused. Dia dah tak tahu dah mana satu data yang penting, ya, mana satu data yang kritikal, mana yang langsung tidak memberi kesan. So it's all there. So kadang-kadang, ya, mungkin dah terlalu banyak data, dikhawatiri data yang tidak relevan itu tadi yang jadi penentu, ya, kepada pembuatan keputusan. So akhirnya keputusan yang kita buat tu dah jadi salah. Analisis cost relevant melibatkan dua langkah. Pertama, hapuskan kos dan manfaat yang tidak berbeza di antara alternatif. Ya, jadi bukan sahaja data-data kos, tetapi juga data-data yang bersifat dalam bentuk manfaat. Sama ada data-data itu adalah merupakan data-data kualitatif, ya, ataupun kuantitatif keuangan dan bukan keuangan. Ya, tak kira, semua kita kena masukkan. Okey, langkah yang kedua, ya, adalah kita akan gunakan, ya, hanya kos dan manfaat yang berbeza di antara alternatif sahaja untuk membuat keputusan. But bearing in mind, ya, data-data ini hanyalah merupakan data-data masa depan ataupun data-data semasa. Ya, data-data masa lalu tidak boleh dimasukkan. Kerana apa? Kerana data-data masa lalu, data-data sejarah adalah merupakan data-data yang tidak relevan. So, oleh itu, kos-kos yang tinggal adalah terdiri daripada sama ada kos perbezaan, ya, termasuk, ya, kos peluang. Sebab kos peluang pun dia berbeza antara alternatif. Ya, contohnya macam kita katakan tadi, kalau kita masuk college, ya, kita akan melepaskan gaji. So melepaskan gaji itu adalah merupakan hasil yang kita lepaskan. Jadi gaji itu hanya kita akan dapat jika kita kerja. Jadi dia berbeza antara alternatif. Ya, so maknanya wujud kos perbezaan di situ. Ataupun kos yang boleh dielak. Kos yang boleh dielak antara beberapa alternatif. Ya, contohnya kita katakan bahawa, kalau kita beli komponen tersebut, kita tak payah sewa mesin. Ya, tapi kalau kita buat sendiri, mungkin mesin pemprosesan itu kita kena beli ataupun kita kena sewa. Jadi berarti wujud kos yang boleh dielak, ya, di antara alternatif tersebut. Ya, so kalau kita beli, kita boleh elak, ya, kos sewa mesin, tapi kalau kita buat, kita tak boleh elak. Begitulah. Ya, sebab again, ya, kos boleh elak dengan kos tak boleh elak ni dia berbeza antara alternatif. Maka ianya relevan. Jadi haruslah diambil kira, ya, di dalam analisis pembuatan keputusan relevan, ya, yakni keputusan jangka pendek ni tadi. Okey, kita akan gunakan satu senario, ya, kes berkaitan dengan SARA untuk tujuan mengenal pasti dan meningkatkan kefahaman kita berkaitan dengan kos relevan dan juga manfaat relevan ini tadi. Ya. Okey, SARA, ya, seorang pelajar UKM sedang mempertimbangkan untuk melawat kawannya di Butterworth. Okey, so kita ada alternatif di sini. Alternatif, ya, oleh SARA adalah sama ada beliau akan memandu keretanya sendiri ataupun menaiki kereta api. Jarak perjalanan, ya, adalah dalam 230 batu untuk sampai ke rumah kawannya di Butterworth. Okey, so beliau sedang menentukan alternatif manakah yang lebih murah dan sedang mengumpul data-data berikut. Okey, dalam menganalisis, ya, kos dan manfaat relevan ni, perkara penting yang harus diingat
ialah mengenal pasti alternatif yang ada. Sebab kadang-kadang kita fail to identify the alternative. So once you fail to identify the alternative, then it become very difficult for you to decide what decision to take. And of course, to decide which cost, which benefits are considered relevant. So ingat ya. So maknanya alternatif tu, pengenalpastian alternatif tu sangat penting. Okay, berikut merupakan data yang akan dilibatkan oleh Sarah sekiranya beliau memandu kereta ya ke Butterworth. So data ini berasaskan kepada 10,000 batu perbatuan setahun. Okay, data yang pertama. So kita ada belanja susut nilai tahunan ya untuk setahun. Dikira berasaskan kepada garis lurus. So kita dapat 2,800. Pengiraannya ialah kos aset 18,000 ya, nilai ketika dibeli dulu. Okey, dibahagikan dengan 5 tahun ya, setelah ditolak dengan nilai sisa. Okey, so anggaran usia guna adalah 5 tahun. So kita dapat 2,800. 2,800 ni merupakan kos tetap, tetapi boleh saja kita bahagikan dengan 10,000 batu pemanduan ini untuk mendapatkan kos ya, susut nilai ya bagi setiap batuan. Itu tadi. Okey. Alright, seterusnya kita ada kos petrol. So, kos petrol ni memang sifatnya kos berubah lah. So, telah pun diberikan sebanyak 0.05 ya, untuk sebatu. Okay. Next, kita ada kos tahunan insurans ya, kereta dan lesen. So, ini juga adalah bersifat kos tetap. Ya. Tapi boleh again kita bahagikan dengan 10,000 untuk mendapatkan anggaran. Ya, kos insurans dan lesen ya bagi sebatu. Okay. Next kita ada kos penyelenggaraan dan pembaikan. Dan ini diandaikan bersifat berubah. Maknanya lebih kerap ya kereta tersebut dibawa, lebih jauh kereta tersebut dibawa jaraknya, maka akan lebih tinggilah kos penyelenggaraan ya dan juga kos pembaikan. Tu andaian lah. Okay. Kemudian kita ada yuran ya letak kereta. So Sarah tinggal di apartmen. Jadi kalau dia tinggalkan kereta dia ya, maka dia akan kena bayarlah 360. Tapi memang dia tinggal pun dekat apartmen tersebut ya. Jadi yuran letak kereta setahunnya adalah 360 yang sebenarnya dikira berdasarkan kepada nilai RM45 ya sebulan ya. Charge sewa letak kereta tersebut dan diandaikan beliau tinggal kat situ 8 bulan. Okay. So mungkin lagi remaining 4 bulan tu dia tak tinggal dekat apartmen tersebut lah, di balik kampung. Ya, dia belajar mungkin. Alright. Okay, so kita lihat kepada jumlah kos. Ya, so kita ada jumlah kos on average untuk kos sebatu adalah 0.569. Okay, sekarang ni kita masih belum lagi ya membuat analisis sama ada dia relevan ataupun tidak. So, kita hanya cuba memahami data ya yang diberikan. Okay, next we have data-data juga. Ya, data-data tambahan ada yang berkaitan dengan kereta dan ada yang berkaitan dengan alternatif jika Sarah naik kereta api. So kita tengok satu-satu. So item 7 di sini adalah pengurangan ya dalam nilai jualan semula kereta sebatu penggunaan. So maknanya kalaulah Sarah berhasrat untuk trade in ya keretanya nanti, there'll be a drop in price ya based on mileage ya. So maknanya mileage dia akan lebih tinggi lah kalau dia bawa pula keretanya ke Butterworth. Begitu. So the drop in price is estimated at 0.026. Ya, mengikut batu perbatuan tadilah. Okey, yang ke-8 tambang kereta api. So maknanya kalau Sarah naik kereta api, dia terpaksa bayar tambang ya tiket kereta api pergi balik sebanyak 104. Right? And then you have faedah berehat dalam kereta api.
Ya, so kalaulah dia naik kereta api, tak payah drive, tak payah pening-pening kepala, ya. Tapi kalau kita tengok kat sini, they're full of question marks here. So, maknanya kenapa? Kerana ianya tidak boleh dinilai sama ada dalam bentuk nilai kewangan ataupun nilai fizikal pun tak boleh. Ya? So, in other words, faedah berehat dalam kereta api ni adalah merupakan faktor kualitatif. Ya, it's a qualitative factors. Ya? So, memang tak boleh diukur. Okay, and then we have yang ke-10. Sarah pelihara ya, kucing, katakanlah seekor. So, seko, kalaulah maknanya dia mempunyai pilihan lah sama ada dia nak bawa ke tidak. Tapi kalau naik kereta api tu susahlah sikit ya. Kalau naik kereta tu adalah pilihannya. Tapi kena tengok juga ya. Boleh ke tidak ke. So, banyak-banyak perkara lah yang harus diambil kira. But pokoknya ialah kalaulah dia terpaksa tinggalkan kucingnya di klinik haiwan, dia terpaksa bayar RM40 sehari. Okay. So, kalau kita tengok pula item 11, faedah menggunakan kereta di Butterworth. Ya, jadi kalau Sarah bawa kereta, dan mudahlah untuk dia bergerak ke sana ke sini. Ya. Jadi itu juga ya, full of question mark sebab ianya tidak boleh dinilai ya, sama ada dalam nilai kewangan ataupun dalam nilai ya, fizikal. Item ke-12, so kita ada kat sini kepayahan, payah ya, nak meletak kereta di Butterworth. So, mungkin dia terpaksa carilah tempat yang sesuai. Kalau nak percuma, mungkin bawah pokok. Ya. Tapi kalau nak keselamatan, mungkin kena bayar. Ya. But then, it's difficult. The difficulty, we are talking about the difficulty here. And it's full of question marks. Because again, it cannot be measured. However, ya, yang item 13 ni, kalau dia akhirnya dapat ya, tempat untuk letak kereta, dia terpaksa bayar. Mungkin this is the cheapest, ya, RM25 sehari. Ya, so ini adalah merupakan kos tambahan lah ya, jika Sarah ingin membawa keretanya ya, ke Butterworth. Okey, sekarang ni kita akan membuat analisis tentang apakah kos dan faedah yang relevan kepada ya, keputusan Sarah. Okey. So, yang pertama, kos kereta. Kos kereta ni ya, adalah merupakan kos tenggelam ya, sebab macam mana pun dia dah beli kereta tersebut ya. Jadi kos kereta ni sebenarnya tidak langsung relevan dalam pembuatan keputusan. Ingat ya, semua kos tenggelam, kos yang telah dilibatkan berdasarkan kepada keputusan masa lalu, ianya akan dianggap sebagai kos yang tidak relevan ya, kepada keputusan semasa. Okey, seterusnya kos tahunan insurans. Ya, kos tetap ya. Juga dianggap tidak relevan. Ya, kerana apa ya? Ia akan sama. Ya, maknanya kosnya tak ada perbezaan antara alternatif sama ada Sarah membawa kereta ataupun menaiki kereta api. Ya, insurans tersebut telah pun dibayar di awal tahun ya. Jadi dia tak bawa ke ya, dia bawa ke masih kos tersebut telah pun dilibatkan. So, dalam lain perkataan, sebenarnya kos tenggelam juga. Ya. So, tidak kira sama ada Sarah memandu ataupun menaiki kereta api, kosnya adalah sama. Ya, so dia tidak berbeza antara alternatif. Itu yang salah satu daripada sebabnya ia tidak relevan. Dan ia juga ya, sebenarnya adalah merupakan kos tenggelam. Lainlah, untuk hari-hari yang dia tak bawa kereta tu, dia boleh dapat balik. Ya, kos insurans tersebut tak boleh. Ya. So therefore, you cannot get it back. Maka itu adalah kos tenggelam. Okey, seterusnya kos petrol. Kos petrol ni memang 100% bersifat berubah. Ya, jadi dia berubah mengikut apa? Dia berubah mengikut perbatuan. So, perbatuan akan bertambah jika Sarah membawa keretanya ke Butterworth. Maka kos petrol akan meningkat. Jadi, oleh kerana itu, kita dapati bahawa kalau dia bawa kereta api pula. Kalau dia naik kereta api, maka dia boleh jimat kos petrol. Jadi ada berbeza antara alternatif. Kos petrol akan meningkat ya jika Sarah bawa kereta, tetapi kos petrol dapat dijimatkan jika Sarah menaiki kereta api. Ya. Okay. Alright.
Okey, seterusnya kita ada kos penyelenggaraan dan pembaikan. Dia dianggap sebagai relevan. Sebab apa? Macam saya katakan awal-awal tadi, kita andaikan bahawa sekiranya jarak perjalanan tu bertambah, ya, of course, ya, biasanya kita kalau nak bawa outstation, kita akan servis kita punya kereta. Ya. Dan of course bila kita balik, ya, kalaulah jarak perjalanan tu jauh, kita mungkin kena servis semula, ya, sebab kita dah guna, ya, mungkin tayarnya dah haus, ya, minyak hitamnya dan sebagainya. So therefore kalau kita letak saja dekat rumah kita, kita tak guna, so mungkin akan kurang lah kos penyelenggaraan itu tadi, ya, so berdasarkan kepada perbatuan. Okey, so jadi dia berbeza antara alternatif. Maknanya kalau naik kereta, ya, akan melibatkan kos penyelenggaraan dan pembaikan tambahan. Tetapi ya, sekiranya dia menaiki kereta api, maka dapat dijimatkanlah untuk sementara, ya, kos tersebut. Okey. Yuran letak kereta bulanan. Ya, tidak relevan sebab ia mesti juga dibayar jika sara, pandu atau naik kereta api. Betul lah, ya, sebab dia letak kereta dekat apartmen dia sebab dia memang tinggal dekat apartmen tersebut. Jadi dia dah bayar untuk 8 bulan. Ya, kalau dia tak bayar lagi untuk 8 bulan pun, maknanya dia bukan nak pergi Batu Wharf untuk sebulan. Ya, jadi setiap bulan dalam tempoh 8 bulan tu memang dia kena bayar, ya, secara bulanan. So dia tidak boleh dielak. Ya, semua kos yang tidak boleh dielak, ya, maknanya dia akan sama antara alternatif, tidak ada perbezaan, maka dianya tidak relevan. Okay. So that's how you analyse, ya, sama ada sesuatu kos itu relevan ataupun tidak. Okay. Dan seterusnya kita dapat simpulkan bahawa sebahagian, ya, daripada kos purata yang kita tengok tadi 0.569 per batu ada yang relevan dan ada yang tidak. Okay. Okay, ada lagi. Ya, pengurangan dalam nilai jualan semula disebabkan tambahan perbatuan. So ini dianggap sebagai relevan. Ya, sebab apa? Macam saya katakan tadi, maknanya the trade in value will drop as the mileage increases. So kalau dia dah bawa, ya, ke Batu Wharf, dan of course, ya, mileage-nya akan bertambah sebanyak 230 batu contohnya. Then of course the value, ya, trade in value will drop. So dia berbezalah antara alternatif. So kalau dia naik kereta api, dia dapat jimat, ya, perbatuan itu tadi. So dia juga dapat kekalkan, ya, mungkin a high trade-in value for the car. Tambang kereta api pergi balik. Kenapa relevan? Ya, sebab jika memandu, ya, kos tambang ini dapat dielak. So dia tak payah belilah tiket. Jadi dia berbeza antara alternatif. Naik kereta api, increase, ya, RM140 ni, tapi kalau naik kereta, ya, bawa kereta dapat elak. So berbeza antara alternatif. So kos yang berbeza antara alternatif, ya, dengan syarat lah, ya, dia adalah kos masa ataupun kos masa depan. Ya, sebab tambang tiket kereta api ni bakal dibeli, ya, belum lagi berlaku. Jadi dia menepati kedua-dua ciri. Ya, satu ciri pertama adalah dia bersifat masa depan. Yang kedua, dia berbeza antara alternatif. Kalau dia memenuhi kedua-dua ciri ini secara serentak, maka data tersebut adalah data yang relevan. Tak kira sama ada ia merupakan data kos ataupun merupakan data manfaat ataupun hasil. Okay, seterusnya kita ada berehat. Ya. Kalau dia naik kereta api, dia dapat berehat. Dan berehat ni sebenarnya adalah relevan. Walaupun amat sukar untuk dinilai dalam bentuk, ya, keuangan, ya, ringgit, ataupun, ya, dalam bentuk fizikal, masa, penjimatan masa ke dan sebagainya. Tak boleh, ya, kita tak boleh ukur. Tapi dia tetap relevan, ya. So kalaulah rehat tu penting, ya, bagi Sarah, mungkin Sarah stres tak boleh bawa kereta jauh-jauh, dia akan sakit kepala, migraine, ya. Dan of course, ya, nilai, ya, dapat berehat dalam kereta api itu sangat tinggi walaupun ianya tidak boleh diukur. Jadi nak buat macam mana? Kita kena senaraikan juga dalam analisis pembuatan keputusan tu. Ya, maknanya ada senarai yang boleh dinilai dalam bentuk kewangan, ada senarai yang hanya boleh dinilai dalam bentuk fizikal, dan ada juga, ya, senarai yang langsung tidak boleh dinilai tetapi kritikal, ya, untuk pembuatan keputusan kita.
So there are cases whereby the qualitative factors may weigh more, may outweigh the quantitative factors. So akhirnya keputusan kita mungkin bukan diasaskan kepada analisis kuantitatif, tetapi diasaskan kepada analisis kualitatif. Boleh. That's why you have to list it down. Kalau tak list down, nanti lupa. Okay. Dan seterusnya kita ada kos penyimpanan kucing di klinik haiwan. Meletakkan kucing lah, simpan boleh lah. Okay, dia kata kat sini tidak relevan sebab Sarah akan libatkan kos ini sama ada Sarah memandu atau menaiki kereta. Sebenarnya this is subject to argument. So dalam kes ni kita andaikan bahawa kawan Sarah allergic tu kucing, tak boleh bawa. Jadi kalau dia tak boleh bawa, maknanya dia kena dia naik kereta pun dia kena letak juga kucingnya di klinik haiwan. Tapi kalau dia naik kereta api pun sama jugalah, mungkin lagi susah Ataupun kita kata okeylah dia bawa kucing tu ke Butterworth. Tapi bila sampai kat Butterworth kena letak pula kucingnya di klinik haiwan di Butterworth. So sama je semua kesnya. So kalau kita andaikan begitu, maknanya dia tidak berbeza antara alternatif. Naik kereta api ke, bawa kereta ke, letak dalam kereta sampai ke Butterworth ke, akhirnya terpaksa juga letak kucingnya di klinik haiwan dan terpaksa bayar RM40-45 ke whatever lah amount yang telah di-charge oleh klinik tersebut. Okay. So jadi dalam kes ni, oleh kerana dia tidak berbeza antara alternatif, maka kos meletak kucingnya di klinik haiwan itu tadi apa orang kata tidak relevan. Sebab alasannya dia tidak berbeza antara alternatif. Okey, yang ni tadi kita macam-macam andaian kita buat sebab soalan ni senario ni subject to how we see things memang we should argue pun. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Begitu. So tidak ada jawapan yang pastilah, bergantung kepada keadaan tersebut. Okey. Okey, faedah mengguna kereta di Butterworth. So kita dah cakap tadi, relevan tetapi sukar untuk menentukan nilai ringgitnya. Sebab it's a benefit, senang dia nak ke sana ke sini. Tapi again tidak boleh dinilai dalam nilai ringgit. Namun begitu dia mesti disenaraikan. Sebab dia berbeza antara alternatif. Itu sebab tu dia relevan. Sebab kalau dia naik kereta api dan kawan Sarah pun tak ada kereta, so susah. Nak kena naik Grab dan sebagainya. Okay. Kesukaran mencari tempat letak kereta di Butterworth adalah relevan, tetapi sukar juga untuk dinilai dalam nilai ringgit. So ini pun kita dah lihat tadi, manfaat dan kesukaran merupakan satu kos lah, kos yang tidak boleh diukur. Dan kos ini hanyalah berlaku sekiranya Sarah membawa kereta. Mudah untuk ke sana ke sini tapi sukar untuk nak park. Tu dilema tu Okay. And then we have kos sehari meletak kereta di Butterworth. So maknanya yang dia letak kereta di apartmen dia tu, itu dah menjadi kos tenggelam sebab memang dia dah commit dengan apartmen dia akan bayar RM45 sebulan. Tapi kalau dia bawa kereta ke Butterworth, kos parking tu is something that has not been committed yet. It will only happen kalaulah kereta tersebut telah dibawa oleh Sarah ke Butterworth. So it is future. Okay. So therefore again this is relevant. So dengan kena bayar RM25 sehari pula, that will be expensive. Okay. Right. So daripada kedudukan kewangan, kita dapati adalah lebih menguntungkan jika Sarah menaiki kereta api untuk melawat kawannya di Butterworth. So sebahagian daripada faktor-faktor kewangan mungkin akan mempengaruhi keputusan akhir beliau, ni yang saya katakan tadi. So kalau kita tengok kepada data, so kita ada yang relevan, kewangan yang relevan adalah petrol, sebab dia merupakan kos berubah. So kalau bawa kereta, nampak kos relevan kewangan pemanduan. Maknanya ini dilihat daripada perspektif memandu. So kalau memandu, dia akan melibatkan kos tambahan. Petrol,
ya, penyelenggaraan, ya, pengurangan dalam nilai jualan semula, kita dah explain tadi, dan kos letak kereta. So maknanya ini adalah merupakan kos-kos tambahan yang akan dilibatkan oleh Sarah jika Sarah memandu. Maknanya kita lihat daripada perspektif pemanduan. Boleh tak kalau kita nak lihat daripada perspektif naik kereta api? Boleh. Ya. Kalau kita lihat ya daripada perspektif naik kereta api, maknanya dia bukan jadi peningkatan kos dah, dia jadi penjimatan relevan. Penjimatan kewangan relevan ya daripada perspektif naik kereta api. So maknanya dia Sarah akan jimat petrol ya sebanyak sekian lah. Ya. Sarah juga akan jimat kos penyelenggaraan. Sarah juga ya dapat mengekalkan ya trade-in value yang tinggi. Ya, dan juga dapat menjimatkan ya dapat elak daripada membayar ya kos letak kereta contohnya di Batu. So nampak? Ya. So maknanya kita boleh lihat sesuatu item yang kita analisis tu tadi sama ada daripada analisis daripada perspektif A ataupun perspektif B. So dalam kes ni sama ada daripada perspektif naik kereta api ataupun pemanduan. Cuma kena hati-hati once you nak lihat daripada perspektif pemanduan. Okay, kita nak lihat daripada perspektif pemanduan. Kita kena pastikan bahawa setiap item ini dilihat daripada perspektif pemanduan. Jangan pula, satu item kita lihat daripada perspektif pemanduan. Item ni kita nak lihat daripada perspektif kereta api. Dan bercampur aduk lah kita punya analisis. Then you mungkin akan berlaku kesilapan di situ. Yang mana yang patut campur, you tolak. Yang mana yang patut you tolak, you campur. Ya, dan jawapan akhir akan jadi tidak tepat. So make sure you dah decide. Okay, kita nak lihat daripada perspektif mana. So dalam contoh ni, kalau kita lihat daripada perspektif pemanduan, ini semua akan jadi kos. Tapi kalau kita lihat daripada perspektif naik kereta api, ini semua, ya, kos-kos ni semua akan jadi manfaat. Ya, maknanya penjimatan, dalam bentuk penjimatan. Okay. Alright. Okay. So now kita ada tambang. Ya. So ini cost relevant, ya, keuangan yang dilihat daripada perspektif naik kereta api. So sama juga, ya. Kalau kita lihat daripada perspektif naik kereta api, maka tambang pergi balik ni ya adalah merupakan tambahan kos. Tapi kalaulah katakan kita lihat daripada perspektif menaiki kereta, maka tambang pergi balik ni adalah merupakan penjimatan. So it doesn't matter. Ya. At the end of the day, kita kena tahu item kos ni kita nak letak dalam lajur yang mana, dalam kolom yang mana, ya, sama ada kolom pemanduan ataupun kolom menaiki kereta. Dan once kita dah letak pun dalam kolom-kolom tersebut, kita kena decide sama ada dia merupakan penambahan kos ataupun penjimatan. Itu sangat penting. Ya. So tajuk ya analisis cost relevant ni dia memerlukan analisis ataupun perlu berfikir lebih sikit lah. Ya, it's not as straightforward. Yeah, as the previous what do you call topics. Yeah, okay. Right. So apakah yang dimaksudkan dengan keputusan jangka pendek? So keputusan jangka pendek ni adalah merupakan keputusan yang perlu dibuat dalam tempoh setahun. So maknanya it happens only within that year. Ya, tahun berikutnya mungkin tidak. Ya, dia dilibatkan sekali sekala. It's not a recurring expenditure. So maknanya bukan ataupun it's not a recurring decision. Sorry. Ya, so bukanlah tahun ni pun sama, tahun depan pun sama. Then it's no longer a short term. Ya, so dia jadi long term dah. Okay, so antara contoh-contoh ya keputusan jangka pendek yang terlibat ya dalam liputan topik kita ni adalah sama ada kita hendak membuat sendiri sesuatu komponen of a finished product ya ataupun kita nak beli saja komponen itu daripada supplier luar, yakni kita outsource. Okay, over here we are talking about kita bukan bercakap tentang produk siap ya, kita bercakap tentang produk perantaraan. Sebab kalau produk siap itu sendiri kita nak buat pilihan sama ada kita nak buat sendiri produk siap ataupun kita nak beli saja daripada luar produk siap, maka kita dah tukar ya bentuk organisasi kita daripada perkilangan dah jadi pembarangan pula. Tidak. Kita masih dalam organisasi perkilangan, so maknanya produk siap itu tetap kita akan produce sendiri, tapi produk-produk perantaraan, komponen-komponennya, certain parts dan sebagainya, itu yang kita nak decide. Sama ada kita nak produce sendiri ataupun kita nak outsource.
Ya. And then we have menerima, menolak tempahan khas. So tempahan khas ni merujuk kepada tempahan yang kita terima daripada it can be daripada non-customer kita ataupun daripada customer yang sedia ada tetapi untuk tempahan yang additional. Yeah. So it's not your regular sales. Yeah, it's not your regular sales in terms of the type of product that you're selling or in terms of the quantity of product that you're selling. So maknanya it can be produk yang sama tapi tambahan, additional daripada you punya regular sales, ataupun it can also be a certain modified version of your existing product. So ini dinamakan sebagai tempahan khas. Ya, maknanya dia akan mengganggu lah you punya proses pengeluaran biasa. So should you not accept this special order? So this is known as special order decision. Ya, membuat atau membeli ni in English is known as make or buy lah. Ya. Okay, so yang ketiga we have mengekal, menambah ataupun menggugurkan produk, ataupun mengekal, menggugurkan jabatan yang ada. Yeah. So you may find that certain product line may not be profitable. Then in the short run mungkin you rasa nak shutdown lah sekejap, ya, ataupun nak gantikan lah ya dengan produk lain dan sebagainya. So this is a temporary decision that you do sebab kadang-kadang produk tersebut mungkin kelihatan tidak begitu menguntungkan disebabkan dia tak boleh hit a certain volume. Yeah, so therefore dia maknanya menjejaskan keuntungan secara keseluruhan. So mungkin akhirnya you terpaksa membuat keputusan untuk shut it down. Yeah, shut a particular product down or shut the whole production department down. So again lah kita akan membuat analisis nanti. Okay, dalam kuliah seterusnya. Lepas tu yang keempat adalah meneruskan pemprosesan ataupun menjual pada titik pemisah. So ini adalah contoh di mana produk yang dikeluarkan itu adalah merupakan produk bersama. It is joint product. Joint product ni adalah merupakan produk bersama yang dihasilkan melalui pemprosesan bahan yang sama dan teknik pemprosesan yang sama. So you're talking about prosesnya sama, bahannya sama, penglibatan buruh, penglibatan kos-kos pengeluaran semua sama, tapi akhirnya ni pada titik pemisah. Titik pemisah ni adalah merupakan satu titik di mana you dapat mengenal pastilah produk-produk bersama yang ada. So mungkin ada produk A, produk B, produk C. But produk-produk yang dihasilkan ini you have a choice, sama ada you nak continue processing sebelum dijual semula. So nanti kita akan lihatlah dengan lebih detail untuk alternatif yang keempat ni. Dan yang kelima adalah memutuskan campuran produk dalam situasi kekangan kapasiti. So this is a situation whereby you have constrained resources and then you have more than one type of products. So you've got to decide the product mix. Contohnya kita ada produk A, produk B, nak produce banyak mana produk A, nak produce banyak mana produk B, ataupun nak guna kapasiti yang terhad itu tadi semua untuk produce produk A saja ke, ataupun semua untuk produce produk B saja ke. So adalah indikator-indikator tertentu yang kita perlu lihat bagi menentukan keputusan ini tadi. So nanti kita akan buat semua ni. Okay, dalam kuliah seterusnya. Okay. Cara kita menganalisis keputusan sama ada memilih ataupun tidak memilih alternatif tersebut menggunakan pendekatan satu adalah total cost method. Bila kita nak menganalisis item-item yang relevan dengan tidak relevan ni. Dalam total cost analysis ataupun pendekatan jumlah kos ni kita akan mengambil kira semua data-data kos dan juga data-data faedah bagi setiap alternatif. Kemudian kita akan bandingkan jumlah. Jadi kaedah jumlah kos ni it can be very crowded, very messy. Sebab item tersebut relevan ke tidak relevan ke semua akan masuk dalam analisis. So you have to be careful lah
untuk tahu bahawa sebenarnya ada item yang tidak berbeza antara alternatif, tapi telah dimasukkan dalam kaedah jumlah kos ni. So usually apa yang kita buat dalam pendekatan relevan untuk topik ini, kita akan menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah perbezaan. Pendekatan perbezaan, yakni differential method. Okay, so this is the method that we're going to use. Differential method maknanya mengambil kira hanyalah merupakan data-data yang relevan sahaja untuk pembuatan keputusan. Okay, so data-data yang relevan ini adalah merupakan data-data semasa ataupun data-data masa depan yang berbeza antara alternatif-alternatif yang ada. So itu saja yang kita akan ambil kira. Okay, kita akan tengok contoh untuk pendekatan jumlah kos dan juga pendekatan perbezaan ini tadi. Right. So, dari segi senario-nya, the management of a company is considering a new labor saving machine that rents for 3,000 per year. So, maknanya syarikat sedang memikirkan untuk menyewa sebuah mesin baru. Mesin ini berupaya untuk mengurangkan kos buruh langsung. Tapi terpaksa sewa lah pula, dan kos sewaannya adalah RM3,000 setahun. Data about the company's annual sales and cost with and without the new machine are as follows. So kita ada kat sini, kita ada current situation. Current situation ni tanpa mesin baru lah. And then kita ada situation with the new machine. And then of course the differential. Maknanya perbezaan antara kedua-dua alternatif. So perbezaan ini akan dilihat dari perspektif kos dan juga dari perspektif manfaat. Okay. Right. So we have here sales 5,000 unit dan nilai jualannya adalah RM40 seunit. So kalau kita tengok kat sini, situasi tanpa mesin baru, kosnya adalah 200, 200 nilainya, nilai kos pula, nilai jualannya adalah 5,000 darab dengan 40. So ni hasil jualan lah. So maknanya hasil jualan tak ada beza. Guna mesin baru ke, guna mesin baru pun 200,000, guna mesin yang sedia ada pun 200,000 juga. So dari segi differential benefit memang kosong lah. So kalau kita menggunakan kaedah perbezaan, of course this is considered as irrelevant, irrelevant benefit. Sebab dia tidak memenuhi ciri yang kedua. Ciri yang pertama, yes. Sebab this is going to be our future revenue. So maknanya bersifat masa depan. Tapi ciri yang kedua tak fulfill. Okay. So less kita punya variable expenses. The first variable expense kita adalah direct material. So direct material kalau kita tengok kat sini, 5,000 unit direct material darab dengan RM14 seunit. So ni adalah kos bahan mentah kita lah. So kita dapat 70,000. Ni pun sama juga. Sebab mesin ini dia tidak boleh menjimatkan kos bahan mentah kita. So bahan mentah masih sama. Guna mesin sedia ada, guna mesin baru sama. So again dia tidak relevan lah as far as differential method is concerned. Okay. Right. Direct labor. Direct labor betul. Sebab mesin ni is a labor saving machine. So maknanya dia boleh menjimatkan kos buruh langsung. So kalau kita tengok kat sini, unit sebab kita nak jual 5,000 unit. So kita produce pun 5,000 unit. Dalam contoh ni. Okay. Tapi nampak ni, RM8. RM8 ni 8 times 5. 40,000. 40,000 ni adalah merupakan kos buruh menggunakan mesin sedia ada. Tapi kalaulah kita guna mesin baru, kos buruh kita instead of RM8 dah jadi RM5 saja. So maknanya kita dapat jimat RM3 seunit. So jimat RM5 seunit ni, jimat RM3 seunit ni darab dengan RM5,000. RM5,000 darab RM3 seunit. So kita dapat RM15. So perbezaannya adalah RM15 ataupun RM40,000 kos buruh langsung menggunakan mesin sedia ada, bandingkan dengan RM25. Macam mana dapat RM25? 5,000 unit darab RM5. Ini adalah merupakan kos buruh langsung jika kita guna mesin baru. So akhirnya kita dapat jugalah RM15,000. So dalam kes ni, yes, dia memenuhi ciri yang pertama, iaitu
kos masa depan. Dan ciri yang kedua, berbeza antara alternatif. So definitely this is a cost yang relevant. Okay, yang seterusnya kita ada variable overhead 5,000 ya, dan harganya masih RM2 seunit, tak kira sama ada ya penggunaan mesin sedia ada ataupun mesin baru. So again, this is a case whereby it's not it's not relevant because it does not differ among alternative. Okay, so kita dapat jumlah kos berubah. Okay, dan jualan tolak ya dengan jumlah kos berubah. Ya, jualan tolak dengan jumlah kos berubah, kita akan dapat margin sumbangan. So dapatlah margin sumbangan kat sini. So margin sumbangan pun berbeza antara alternatif lah. Ya, sebab jualan RM200,000 tolak kos berubah RM120,000, dapat margin sumbangan untuk mesin sedia ada. Kalau mesin baru, jualan RM200,000 juga, tapi kos berubahnya telah jimat ya, disebabkan oleh buruh langsung tadi. So akhirnya kita dapat margin sumbangan yang lebih tinggi. Ya, maka this is a benefit lah. Ya, tambahan RM15,000. Alright. Now, tolak kos tetap. So kos-kos tetap kita ada lain-lain kos tetap di situ. Okay. Tak ada beza antara alternatif 62. So again ya, is irrelevant. And then kita ada kos tetap tambahan. Kos ini adalah merupakan kita kena bayar sewa lah untuk mesin baru tersebut. Jadi kalau untuk situasi mesin yang sedia ada, tak adalah kos sewa tambahan. Sudah jadi penjimatan kat situ. Tapi kalau kita guna mesin baru, kita terpaksa bayar ya, charge sewa sebanyak RM3,000 ya, tambahan setahun. Okay. So dia berbeza antara alternatif, maka dia relevant kat sini ya. So masuk dalam differential analysis, 3,000 as an additional cost. Yeah, if you were to use the new machine. And then you have your total fixed expenses. Yeah, so contribution margin. Yeah, minus contribution margin minus your total fixed expenses. That will give you your net operating income. So kalau kita tengok ya, 80,000 tolak 62,000, so dapat 18,000 net operating income untuk mesin sedia ada. And then ni pun sama juga. Contribution margin 95,000 minus ya, total fixed cost 65,000. That will give you net operating income of new machine. Ya, 30,000. So 18,000 tolak 30,000, kita dapat perbezaan sebanyak 12,000. 12,000 ni daripada perspektif ya, mesin baru, ia adalah merupakan peningkatan ya, pendapatan operasi. Ataupun kalau kita tengok kat sini nampak 15,000 ya, contribution margin 15,000 tolak ya, kos sewa tambahan 3,000. So akhirnya kesan bersih ya, yang positif dari perspektif mesin baru adalah sebanyak 12,000. Sebab apa? Sebab penjimatan kos buruh adalah lebih tinggi berbanding dengan tambahan kos sewa mesin. Okay, so it's a good decision lah. Alright, so tapi analisis kita nampak penuh, semak, macam-macam, dah masuk segalanya, relevan ke, tak relevan ke. Ya, so dikhawatiri takut ada data yang relevan ya, yang kita telah terabai sebab confused ya, terlalu crowded. Okay. So analisis yang ringkas adalah menggunakan yang perbezaan. So kata kat sini, as you see, the only cost that differ between the alternatives are the direct labour cost savings and the increase in fixed rental cost. Jadi daripada data yang semak-semak banyak-banyak ni, kita ringkaskan kepada ini je. Nampak? Ya. Yeah. So kita ada kat sini decrease, sebelum tu, net advantage ya, to renting in the new machine. Jadi perspektif apa yang kita tengok ni? The net advantage daripada perspektif menyewa mesin baru. Tu kena hati-hati. Sebab bila kita lihat daripada perspektif mesin baru, maka kos buruh langsung itu menjadi penjimatan. Decrease in direct labour cost saving sebanyak RM3 seunit. So since ada 5,000 unit, dapat 15 lah. Okay. And then of course, bila kita lihat daripada perspektif new machine, kita terpaksa melibatkan kos tambahan. Ya, sebanyak
3,000 iaitu dalam bentuk sewa, ya, kos sewa mesin baru tersebut. Dan akhirnya kita dapatlah penjimatan keseluruhan, ya, sebab peningkatan kos adalah 3,000 saja, ya. Pengurangan kos adalah sebanyak 15,000, jadi kesan bersih adalah 12,000. Jadi ini adalah merupakan net annual cost savings from renting the new machine. Ya, perspektif new machine. Tapi kalau kita lihat daripada perspektif menggunakan mesin sedia ada, maka kita akan dapati bahawa kita akan kehilangan penjimatan ini. Ya, kita tak akan dapat penjimatan ini. So kita hilanglah, ya. Tapi dalam untuk kos sewa ni kita akan lihatnya sebagai satu penjimatan. Kita tak perlu belanja tambahan sebanyak 3,000. Tapi akhirnya kita akan dapati bahawa kesan bersih kita adalah merupakan 12,000 juga, tapi 12,000 tu adalah dilihat sebagai peningkatan kos. Kita terpaksa juga, ya, melibatkan peningkatan kos sebanyak 12,000. Ya, kerana terpaksa juga berbelanja, ya, kos buruh langsung yang tinggi. Ya. Walaupun tapi jumlah yang kita jimat hanyalah 3,000 saja. So keputusan masih sama ada kita akan lihat daripada perspektif mesin sedia ada ataupun kita lihat daripada perspektif mesin baru, keputusan akhir masih akan sama. Ya, kita tetap akan dapat jawapan 12,000. Cuma sama ada penentunya 12,000 ni adalah merupakan peningkatan manfaat, ya, ataupun peningkatan kos. Itu saja. So kena hati-hati. Ya, kena pegang perspektif mana you are looking at. Then only your analysis will be accurate, your decision will be accurate. Okay? Okay. So pendekatan jumlah kos dan perbezaan using the differential approach is desirable. Ya, kenapa kita hendak menggunakan kaedah perbezaan? So dua sebab. Ya, so yang pertamanya kita ada, ya, only rarely will enough information be available to prepare detailed, ya, income statements for both alternative. So macam contoh tadi, kita prepare income statement, ya, maknanya jualan, tolak belanja-belanja berubah, dapat margin sumbangan, tolak kos-kos tetap, maka dapatlah, ya, pendapatan bersih. So that's a complete, ya, income statement. So it's not even important for us to prepare a complete income statement. And to prepare a complete income statement, ya, you require all the information, ya, semua data-data hasil dan semua data-data belanja, sedangkan dia tak relevan pun, ya. Okay, so yang keduanya adalah mingling. Ni saya dah sebut tadi pun, ya, mingling irrelevant cost with relevant cost may cause, ya, confusion and distract attention away from the information that is really critical. Macam saya katakan tadi lah, pening kepala, crowded, banyak sangat data. So data yang penting pun mungkin dah terlepas pandang, data yang tak penting pula nanti kita fokus. Ya, so akhirnya dia akan menjejaskan analisis dan yang paling kita khawatir ialah keputusan yang kita buat itu menjadi tidak tepat. Okay, so therefore dalam topik ini, ya, approach yang kita akan gunakan is the differential approach. Ya, maknanya pendekatan perbezaan yang akan mengambil kira data-data yang relevan sahaja. Alright. So berakhirlah, ya, bahagian pertama untuk kuliah yang ke-7. Thank you.